Didik TV KPM. Yang pertama kita tengoklah tips yang berkaitan dengan kertas satu. Di mana dalam kertas satu sebelum tu kita tengok dulu format yang diberikan iaitu objektif aneka pilihan. Ada 4 A, B, C dan D dan ada 40 soalan yang berkaitan lah. Dan cara menjawabnya, calon perlu menjawab semua soalan yang diberi dalam masa 1 jam 15 minit. Okey, apa konstruk yang ditanya dalam kertas satu iaitu yang pertama konstruk mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasi dan yang keempat adalah menganalisis. Di mana biasanya dalam ke-40 soalan berkenaan yang paling banyaknya mengingat dan memahamilah. Okey, mengaplikasi ini sedikit saja dan menganalisis mungkin 1 atau 2 soalan dari segi keseluruhan 40 soalan berkenaan. Okey, kita tengok tips bagaimana untuk mendapatkan markah yang tertinggi. Okey, yang pertama, setiap satu soalan yang diberi itu, maka calon perlu limitkan masa 1.875 minit. Tetapi tak perlulah dia menggunakan jam untuk setting untuk satu soalan tu mesti habiskan 1.875 minit. Okey, sekiranya soalan berkenaan boleh dikatakan lebih mudah, maka mungkin mengambil masa yang lebih singkat. Maka masa yang ada lagi itu boleh digunakan untuk menjawab soalan yang sukarlah. Okey, cuma saya nak ingatkan kepada calon iaitu jangan buang masa untuk satu soalan yang sukar. Sekiranya ada soalan yang kita rasa susah sikit untuk menjawab, maka kita tinggalkan dulu. Tetapi jangan tinggal terus tak tengok balik soalan berkenaan lah. Okey, kita letak tanda soal pada soalan berkenaan. Di mana nanti bila kita cek balik kat mana yang ada kita tertinggal, maka kita tengok baliklah. Okey, yang kedua mestilah dia jawab semua 40 soalan yang ditanyalah. Okey, untuk 40 soalan berkenaan jawapannya ada 4 pilihan jawapan saja yang saya beritahu tadi lah, iaitu A, B, C dan D. Okey, potong pilihan jawapan yang salah. Kenapa kita perlu potong pilihan jawapan yang salah? Agak-agak merah lah. Supaya kita tak terkeliru, cikgu, dengan jawapan. Betul. Satu, kita tak terkeliru. Yang kedua, bila kita dah potong 1 atau 2 soalan yang jawapan yang salah, maka pilihan kita tu tak adalah banyak sangat. Daripada 4 pilihan dah potong 2 jadi 2 lagi. Betul. Maksudnya 50-50. Tapi 50-50 bukannya kita orang panggil kita guessing, kita main tembak saja. Main tembak saja. Yang mana? Yang atas ke, yang bawah ke, A ke, C ke. Yang 2 tu mungkin kita perlu lebih sikit untuk kita bandingkan yang mana betul-betul jawapan dia. Yang tu, jadi pilihan kita tu tak adalah daripada 4 25% kepada 2 50% saja. Dan tetapi ada setengah soalannya kita terus dapat jawapannya. Mungkin soalan tu dia rendah sikitlah. Okey. Dan juga yang kedua terutamanya dari segi pengiraan. Pengiraan bila kita menggunakan dia punya formula atau rumus yang diberikan, kadang-kadang kita boleh dapat terus jawapannya. Tetapi hati-hati, kesilapan kita menekan kalkulator akan menyebabkan jawapan yang salah ada pada pilihan jawapan berkenaan. Okey. Dan seterusnya, of course lah, kita kena semak balik jawapan. Bila kita dah buat, kita dah puas hati dengan jawapan berkenaan, maka insya-Allah jawapan tu mungkin betul lah pada peringkat kita sendiri, sebab kita tak tahu jawapan yang kita bagi tu adakah betul-betul jawapan yang kiranya betul lah maksudnya. Okey, dan pastikan betul 30 soalan. Maksudnya 30 soalan tu kita pasti betul. Macam mana kita nak pasti betul? Sebabnya kadang-kadang calon ni saya tak pandai, cikgu, saya rasa macam betul tapi tiba-tiba salah. Maksudnya bila kita betul-betul confident kepada soalan berkenaan, insya-Allah kita tengoklah yang mana tu. Sebabnya kadang-kadang bila kita tak confident, maka kita perlu ulang balik, kita ingat semula apa yang kita pelajari. Kadang-kadang dari segi situ kita boleh imbas kembali, okey, untuk beberapa soalan berkenaan. Okey, dan yang ini adalah untuk saranan kepada calon-calon lah, di mana boleh menggunakan apa yang saya bagi di sinilah. Ada lagi banyak sarana-sarana lain, di mana sarana lain yang pertamanya, kalau kita tengok nanti kita akan tengok beberapa contoh soalan lah, mengingat macam mana caranya kita nak nak pikat soalan yang diberi, itulah tugasan yang diberi. Yang kedua dari segi formula yang digunakan, bagaimana setengah-setengah calon ni kalau di sekolah ditanya, cikgu, soalan diberi formula atau formula tu kita perlu hafal. Okey, untuk sains tambahan
setiap soalan berkenaan formulanya ada di bahagian bawah. Okey, kita tidak adalah calon tidak perlu menghafal terlalu banyak formula. Cumanya formula yang ringkas, yang terlalu ringkas tu kita tak bagilah pada soalan berkenaan. Okey, kalau dekat sekolah kita terbagi bila bagi dia punya stimulus, kita panggil rangsangan soalan berkenaan, di bawah tu akan ada formula yang perlu digunakan ketika itu. Ada mungkin kemungkinan soalan tu dia peringkat tinggi sikit, dia ada 2 formula yang perlu dia gunakan, ataupun yang peringkat biasa dia bagi 1 saja formula. Tetapi formula berkenaan perlu diolah sekiranya murid nak mencari, calon kita nak mencari sesetengah jawapan yang berkenaan lah. Okey, dan bagaimana kita nak tahu kita dapat cemerlang atau tidak, Mira? Di mana di sini saya andaikan sahaja, sebab yang ni bukannya betul-betul yang diberi mesti lebih pada 30 kita akan dapat cemerlang. Okey, maksudnya lebih pada 30 kita dapat cemerlang. Cemerlang, kategori cemerlang ni kemungkinan A tolak dan juga A plus. Okey, so ada 3 lah kategori cemerlang, dia panggil cemerlang sederhana, cemerlang tertinggi dan sebagainya. So mesti lebih daripada 30 untuk kertas 1 sahaja. Dan nanti dia akan tambah dengan kertas 2 dan juga tambah dengan kertas 3 lah. Maka berkenaan barulah ditentukan kecemerlangan murid berkenaan lah. Dan sekiranya murid berkenaan katakan dia dapat 10 hingga 15, maka yang ni kita boleh kategorikan kepada keputusan lulus je lah. Keputusan gagal tu saya tak buat lah, sebab kita tak nak yang ada gagal. Kalau boleh bagi saya lah, untuk murid-murid saya di rumah dan juga murid-murid rakan-rakan saya, kalau boleh kita nak ni biar boleh bukan saja lebih pada 35, kalau boleh betul-betul tepat 40. Untuk objektif ni kadang saya selalu beritahu kepada calon saya, jawapan dah diberi, cuma pilih yang terbaik sahaja. Pilih yang kadang-kadang tepat juga. pilih yang tepat dan yang terbaik untuk setiap soalan berkenaan. Kadang-kadang saya beritahu ayat yang mudah, orang buta pun mungkin boleh jawab bila dia dengar. Dia dengar, kita beritahu satu-satu, insya-Allah dia boleh jawab yang mana. Kecuali yang berbezanya adalah untuk kertas yang lain-lain lah. Untuk kertas 1 ni insya-Allah, sebabnya jawapan dah diberi dan gangguan, tapi kena hati-hati kepada gangguan yang diberi dalam jawapan berkenaan. Kadang-kadang kita fikir jawapan A dengan jawapan C hampir sama, tetapi yang mana satu lebih tepat. Itu yang penting. Kadang-kadang mungkin jawapan A kita rasa dah betul, tetapi bila kita tengok balik jawapan C, yang ni pun rasa betul. Yang tu akan main peranan yang perlu kita buat keputusan yang tepatlah ketika itu. Untuk mendapatkan jawapan yang betul-betul tepatlah. Didik TV KPM